Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh bihi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pagi ini 19 Julai kita dah lepas dah nak 7 bulan dah kita berada pada tahun 2020 yang kita rasa baru saja lagi kita memasukinya. Dan kalau mengikut bulan Islam, dia bulan yang ke-11 iaitu Zulqaidah pun sudah 28. Jadi semakin hampirlah lagi tahun baharu awal Muharram, dan kita juga sebelum itu akan berada pula di bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah itu ada peristiwa besar yang sepatutnya kita kenang, iaitu peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan kita juga disunatkan berkorban pada bulan tersebut, pada 10 hingga 13 Zulhijjah. Dan mungkin ada masalah sedikit tentang tentang kerana kita terlibat dengan penjarakan sosial. Jadi untuk orang kata bermeriah-meriahan lah, berkorban itu tidak boleh lah pada tahun ini, tapi kita masih lagi boleh menjalankan ibadah korban. Ibadah korban banyak sekarang yang diiklankan, ada di luar negara, ada di dalam negara, untuk kemudahan lah kalau kita nak melakukan ibadah korban itu. Dan kita sebenarnya dalam ibadah korban ini perlulah kita ingat bahawa korban itu lebih afdalnya lah kita berkorban untuk bersedekah kepada mereka, membahagi-bahagikan daging korban itu kepada yang sepatutnya. Jadi kita sentiasalah beringat pada perkara tersebut. Mudah-mudahan kita dapat menyempurnakan ibadah itu. Dan sebelumnya kita juga disunatkan bersuap puasa pada 9 Zulhijjah. Tahun ini memang tak adalah, warga Malaysia tidak dibenarkan untuk menunaikan haji pada tahun ini. Jadi kita berpuasalah sunat pada 9 Zulhijjah. Itu di antara hari yang memang ada dituntut dalam hadis, dalam sunnah Rasulullah. Dan pada 10 hingga 13 kita diharamkan berpuasa. Di antara 10 itu hari raya, dan 3 adalah hari tasyrik. Jadi kita janganlah pula kata bulan lepas raya kedua selalunya sunat puasa afdal. Tak, itu raya Aidilfitri saja. Kalau raya Aidil Adha, dia kerana selepas hari raya itu adalah hari tasyrik, iaitu hari yang diharamkan untuk berpuasa. So janganlah kita berpuasa pula pada hari tersebut Dan kita pun, saya pun tidak confirm lagi raya Jumaat ataupun Khamis. Kalau raya Jumaat, maknanya hari Khamis tu memang yang sentiasa berpuasa pada hari Khamis, maka Khamis itu adalah sunat berpuasa. Kalau raya hari Khamis, maka hari Rabu itu sunat berpuasa. Kadang kita ni sibuk dengan berpulang-pulangan ke kampung, kita rasa susah nak puasa dengan perjalanan dan sebagainya. Kita ambil yang
yang sunat ya. Dan begitu juga kita disunatkan bertakbir daripada hari raya hingga ke 3 hari tasyrik. Itu bezanya dengan Aidiladha. Aidiladha semasa hari raya saja, iaitu waktunya itu sebelum malam sebelum dan hari raya itu saja. Tapi bagi Aidiladha kita disunatkan bertakbir daripada hari raya sehinggalah kepada habis hari tasyrik. Ini adalah bersesuaian dengan hari korban. Sebenarnya benda, mungkin orang kata lama lagi nak raya, benda cerita raya. Sebenarnya ialah saya ni macam ni, orang tua kadang-kadang kita lupa. Nanti mungkin siapa tahu saya sudah tak dapat lagi nak live, maka tak dapat nak sebut perkara ini. So bonda sebutkan dah dahulu sebelum kita memulakan tadabbur kita. Okey, kita nak lihat tadabbur kita. Hari ini kita berada pada surah, pada ayat yang ke 68 ni. 68. Saya ambil sedikit sebelum ini sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala apabila menceritakan berlakunya hari kiamat, berlakunya pembalasan, berlakunya pengiraan hisab dan sebagainya, bagaimana orang yang beramal soleh mendapatkan balasan pahala, mereka yang sebaliknya mendapatkan siksa azab neraka. Kemudian walaupun Allah telah sebutkan begitu peringatan-peringatan, namun Allah mengajak kita berfikir secara logik ataupun secara akli. Kenapa kita mesti beriman kepada Allah? Kenapa kita mesti patuh kepada Allah? Dan Allah telah menceritakan tentang pelbagai perkara, tentang kejadian kita, tentang tumbuh-tumbuhan, makanan, buah-buahan, semuanya kita tidak mampu lakukan. Itu sehingga kita baca sehingga ayat 67. So hari ini Allah ceritakan nikmatnya yang besar, yang sepatutnya kita syukuri, yang sepatutnya kita tanpa nikmat ini kita memang tidak hidup. Tidak hidup. Cuba kita baca ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aitumul ma'a allazi tashrabun. Apakah selain daripada yang disebutkan yang dahulu, dia kata, tidakkah kamu melihat air yang kamu minum? Air yang kita minum, sebab ada air kita tak minum. Air laut kita tak minum. Yang air bersih maksudnya. Air yang kita minum, air bukit kita minum. Air sungai yang telah diproses kita minum. Air daripada bukit lah selalunya itu lebih bagus. Dan kita, kalau kita sebut di negara kita atau di mana-mana saja, sibuk mencari kawasan-kawasan yang boleh mengempang air untuk dijadikan air bersih untuk minuman kita. So kita terfikir tak, dia kata, Allah kata, bukan bonda yang cakap. Al-Quran sebut, afara'aitumul ma'a, apakah kamu tidak melihat air? Air yang diturunkan itu, air yang kamu minum. Air hujan, sebab hujan tu meresap ke bumi, kemudian ke sungai, kemudian diserap dan diproses. Malah ada air kalau anda pernah dengar orang tebuk, masukkan tebuk ke dalam tanah itu, dia boleh keluarkan air yang bersih ke atas. Air ini tak perlu bayar lah kan, bayar mesin untuk keluarkan saja daripada bumi. Tapi kurang yang buatlah selalunya orang yang berada di kawasan-kawasan yang tertentu, yang punya kawasan tanah yang baik. Okey, apapun kita sebagai hamba Allah, kita ingatlah setiap hari kita minum, kalau bonda ni doktor suruh minum 4 liter air sekurang-kurangnya sehari.
Mungkin orang lain 3 liter, tapi bonda kena minum 4 liter air. Memanglah sekurang-kurang 3 liter, tapi sebaiknya 4 liter. Jadi memang bonda pun beli satu botol yang isi 2 liter. Maknanya setiap hari mesti habiskan 2 botol itu. Barulah mencukupi. Maka dalam keadaan ini, kita fikirkah bahawa air itu datang dari mana? Mampukah kita buatnya? Sebab itu Allah sebut lagi dalam ayat yang seterusnya, ayat 69. Antum anzaltumuhu minal ini macam nak suruh minum Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Dia kata antum, satu pertanyaan Allah yang menunjukkan dalam balaghah Arab mengatakan istifham inkari, satu persoalan yang mengingkari sebenarnya. Kita tak mampu pun. Antum, adakah kamu yang menurunkannya minal muzni, daripada hujan, daripada awan, sebenarnya muzni itu maksudnya awan, maksudnya daripada awan itu turun hujan. Am nahnul munzilun, ataukah kami yang menurunkan? Bagi kita di negara kita dan negara-negara yang tertentu yang mengatakan adanya kebijakan ataupun adanya kehebatan ahli sains untuk menggantikan hujan seandainya hujan tidak turun. Cuba tengok kalau kemarau panjang, kalau derbu ada pembendihan awan. Dah dengar kan pembenihan awan supaya hujan turun. Benih sahaja pun yang mampu diadakan pun tidak mungkin sama dengan hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hujan itu adalah nikmat. Nanti ada juga bercakap, Ustazah, bonda, hujan ni masalah juga. Banjir macam semalam Bandar Baru Bangi, Kajang, kawasan-kawasan tertentu banjir. Sebenarnya itu adalah sebahagian daripada dugaan yang Allah beri. Hujan itu kalau tidak ada kita minta. Tetapi bila Allah turunkan melebihi daripada yang sepatutnya, maka bukan melebihi daripada sepatutnya, Allah membuat semua sepatutnya. Allah lebihkan supaya kita insaf. Supaya kita insaf. Allah itu maha adil, maha penyayang. Bukan Allah mahu menyeksa kita dengan turunnya hujan dengan banjir itu. Tetapi lihatlah kenapa banjir itu berlaku. Hanyakah kerana dengan hujan? Atau ada punca-punca lain yang disebabkan oleh kerakusan manusia. Kerakusan manusia. Kita sibuk dengan pembangunan tanpa memikirkan kebaikan yang sepatutnya kita jaga. Sepatutnya kita jaga. Maka itulah yang paling penting, yang perlu, yang Allah ingatkan supaya kita sentiasa sedar. Beberapa hari tadabbur kita, benda selalu sebut, sesiapa sahaja yang mahu memulakan kerja, silalah melakukan istikharah dengan baik. Ketua-ketua ataupun mereka yang terlibat dengan projek pembangunan perlu berdoa, perlu istikharah, kaedah yang baik supaya hasilnya baik untuk kebaikan semua pengguna. Sama ada yang terlibat dengan pembangunan itu ataupun ada yang terlibat secara tidak langsung, iaitu kawasan berdekatan yang mungkin melibatkan kesan-kesan atau implikasi yang tidak baik. Kalau kita sentiasa mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menggerakkan hati. Apakah yang sepatutnya kita lakukan? Dan sekiranya kita telah berdoa, kita beristikharah, namun berlaku juga perkara yang tidak diingini, maka itu berarti Allah mahu lagi kita mendekatkan diri, bukan ketua, bukan sahaja
pelabur, bukan sahaja mereka yang terlibat dengan pembangunan, engineernya dan sebagainya, bahagian alam sekitar, bukan sahaja, tetapi semua di antara kita sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tanya diri kita, kalau ada pembangunan yang berlaku di sekitar kita, apakah kita ingat Allah sebelum berlakunya bencana lah? Apakah kita ingat Allah? Apakah kita berdoa mudah-mudahan pembangunan yang dilakukan itu memberikan kebaikan kepada semua? Bukan kita sahaja, tapi semua penduduk sekitar dan para pengguna yang mungkin menggunakan kawasan tersebut. Atau kita biarkan saja, atau kalau dia berlaku ada pembangunan baru dibiarkan, kita tengok, oh ada pula rumah nak buat, oh ada itu pula, oh berapa harga rumah dan sebagainya. Itu kebiasaan, boleh, tidak salah. Tetapi paling penting kita dekatkan diri kepada Allah, kita ingat Allah. Mudah-mudahan yang dibuat itu memberikan kebaikan untuk semua. Begitulah selalu yang perlu ada di dalam pemikiran dan ingatan kita. Sebab kebaikan yang kita mohon bukan untuk diri nafsi kita saja, diri kita saja, tetapi untuk semua. Untuk persekitaran kita, untuk jiran-jiran kita, untuk kampung kita, negara kita. Maka kita lakukanlah. Saya nak tanya diri saya lah dan anda semua. Kita beberapa hari ada persidangan parlimen. Kita terlibat ke dalam itu ataupun tidak? Kita kata tak, kita tak terlibat pun. Wakil-wakil rakyat je, wakil-wakil parlimen saja. Mereka yang berbincang, mereka yang terlibat saja, ataupun kalau ada pun mungkin daripada kementerian-kementerian itu yang menyediakan kertas dan sebagainya. Sebenarnya sebagai rakyat biasa, kita boleh memberikan sumbangan. Selain daripada kita memberikan idea kepada pihak-pihak tertentu, sebab kita selalu beri idea, bukan idea yang kita tulis kat Facebook yang melalut-lalut tu, mengata sana, mengata sini, itu bukan sumbangan, itu menyakitkan dan tidak sesuai. Seelok-eloknya kita beri sokongan moral. Yang paling penting kita doa kepada Allah. Ya Allah, bukakanlah hati. Ya Allah, gerakkanlah hati para pemimpin kami ini, para wakil kami ini untuk berfikir secara benar-benar baik demi kebaikan kami semua. Demi kebaikan negara, demi kebaikan semua. Tidak perlulah mereka membincangkan perkara yang sia-sia. Ya Allah, jauhkanlah mereka daripada membincangkan perkara sia-sia, mengulang perkara yang tidak sepatutnya tidak diulang-ulang lagi. Janganlah kita komen dekat situ, saya ulang je, saya ulang benda tu, tak ada benda lain. Allah yang gerakkan hati mereka. Lalu kerja kita, tugas kita kerana kita tidak ada di situ, kita panjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kalau mereka bercerita tentang air, ya Allah, gerakkanlah hati mereka memberikan cerita air yang baik-baik. Mudah-mudahan kami dapat air yang baik. Kalau mereka bercerita tentang ekonomi, ya Allah, bergerakkanlah hati mereka supaya berfikir dengan baik tentang ekonomi. Bukan berfikir dengan cara politik yang tidak baik, iaitu apa sahaja pihak lawan buat, semuanya tidak kena. Sedangkan kita kena lihat, kalau A buat baik, B kena sokong. Kalau B buat baik, A kena sokong. Bukan setiap apa yang A buat, B kena bangkang. Apa B buat, A kena bangkang. Itu tidak betul. Itu bukan politik yang bagus. Bukan politik murni, bukan politik mulia. Saya sebut ni sebab kebetulan terlibat dengan satu perbincangan tentang politik mulia. Bagaimana kita sebagai rakyat biasa memahami politik itu dan bagaimana kita memilih pemimpin kita. Sebenarnya kita boleh buka mata, kita, pemikiran kita, dan kita minta kepada Allah. Paling penting yang pertama ialah kita mohon kepada Allah tunjuk yang baik-baik. Saya lari sikit ke tajuk politik walaupun bercerita tentang air, sebab air ini banyak politiknya. Banyak politiknya. So, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan digerakkan hati mereka yang terlibat dengan masalah air ini,
Di mana sahaja, baik di Johor, baik di Selangor, baik di Kelantan atau mana-mana saja. Sebab saya tengok suka orang komen, apa ni dok cerita I kat Selangor, cuba cerita I kat Kelantan, cuba cerita ni. Sebenarnya saya kira pemimpin itu patut memang dan semuanya cuba fikir. Tapi oleh kerana pertanyaan agaknya, Selangor dia cerita Selangor, tapi mungkin difikir semua. Yang penting kita hamba Allah ini, kita pengguna ini doalah ya Allah, gerakkanlah hati mereka, bincang dengan cara baik. Sama ada mereka pembangkang, sama ada mereka kerajaan, bincang secara jujur, bincang secara ikhlas untuk kebaikan, bukan untuk menampilkan keburukan pihak-pihak tertentu. So kita tak usahlah membicarakan perkara-perkara yang tidak elok. Kita tak kena balik. Air itu datang daripada Allah. Air itu ciptaan Allah untuk hambanya, untuk kita. Allah turunkan air untuk kita, bukan untuk menjadi alat pergaduhan, bukan menjadi menyalahkan di antara satu dengan yang lain, tetapi mencari solusi, mencari perkara yang baik yang boleh menimbulkan, boleh mendatangkan kebaikan. Dan ini Allah peringatkan kita. Janganlah kita kita hanya memikirkan kesalahan itu menyebabkan air kurang. Kesalahan di sana, tetapi kita beri idea. Sepatutnya begini, ini yang terbaiknya. Mungkin kita sama-sama salah dalam ini. Mungkinkah kalau kita gunakan kaedah ini yang lebih baik dan sebagainya. Jadi perkara itulah yang entahlah, terasa teringin nak tengok satu perbincangan yang membicarakan bahawa solusi untuk ini. Tidak kata you buat ni salah, you buat ni salah, you buat ni salah. Tak ada yang betul. Cubalah fikir yang betul, kemudian tambah baik, ini ditambah baik. Mungkin ini ada cadangan dari pihak-pihak mereka yang tahu ataupun ahli pakar dalam bidang ini mencadangkan begini. Mari kita fikir bersama boleh atau tidak. Tapi kita nak tunjuk aib orang, itu masalah besar. Masalah besar kita ialah mahu menimbulkan aib. Yang kita mahu ialah menonjolkan kebaikan dan memberikan lagi tambah baik supaya kita menjadi hamba yang sentiasa syukur. Hamba yang sentiasa ingat bahawa apa yang kita bincangkan, terutamanya tentang air itu, disebut dalam Al-Quran dengan jelas. Afara'aitumul ma'allazi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzi am nahnul munzilun. Yang kamu dok kepoh itu, air itu kamu turunkankah daripada awan atau kami, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan? Okey. Jadi saya mohonlah kita nak minta orang pemimpin kita dah buat kod harapan kita lah. Sepatutnya sebelum pergi dewan tu syukur kepada Allah, mohon kepada Allah, istikharah kepada Allah. Moga-moga apa yang mereka kata itu diizin oleh Allah. Apa yang mereka kata itu benar-benar mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak angkuh, tidak ego, kerana yang diturunkan, yang memberikan kita apa sahaja di dunia ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberikan kita ekonomi kita baik ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba lihat tentang COVID-19. Coronavirus. Kita sekarang sudah ialah walaupun masih ada tetapi dia boleh terkawal. Kita patutnya rakyat Malaysia ni terlalu bersyukur. Saya baru baca, tak tahu betul atau tidak berita yang diterima, ada beberapa negeri di Indonesia, Surabaya dan sebagainya kembali menjadi fully lockdown, kawasan hitam. Kita ni syukur, itu Allah mahu minta kita syukur. Kita duduk di negara kita ni, kita sudah hampir-hampir kita kena jaga, janganlah sampai sudah boleh kita masuk dalam PKPP, iaitu pemulihan. Pemulihannya seolah sudah tidak ada. Yang ada ialah kembali kepada asal dahulu, keluar berpergian dan tidak ada penjarakan sosial dan segalanya. Itu kita tidak ada kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak cerita syukur selepas saya habis ni sebab ada ayat berkaitan dengan syukur. So
bila Allah berikan pertanyaan, antum anzaltumuhu, adakah kamu yang turunkan air itu? Tanpa air, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah, sahabat syurga sekalian, tanpa air kita mati. Di dalam kitab Qurtubi ada sebut, dia kata bilma'i, dia kata, saya pun lupa dah benda tadi ayatnya. Dia kata faiza araftum inni anzaltuhu falima la itu dah ayat seterusnya. Saya tadi jumpa, dia kata litahyau bihi anfusakum, kerana ada airlah kamu boleh hidup. Wataskunu bihi atsyakum, dan kamu rasa reda daripada kehausan. Lianna syaraba innama yakunu tab'an lit-ta'am, minum itu dia kata selalunya mengikuti selepas makan. Sebab itu sebelum ini Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang makanan, tentang tanam-tanaman, semua tu untuk makan. Dan akhirnya Allah beri kita peringatan tentang air. Tapi sebenarnya pun tanam-tanaman itu tanpa air, tanaman pun tidak hidup. Tak ada yang hidup. Haiwan yang kita nak makan pun tak hidup kalau tak ada air. Allah turunkan itu semua dengan sifat rahmannya. Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah untuk memberikan kita kehidupan di dunia ini. Sebagai Ar-Razzaq, pemberi rezeki kepada kita semua. Allah dah susun atur dengan baik bahawa apa yang dijadikan itu manusia akan kecapi nikmatnya. Adanya haiwan, sebab itu kita kena korban. Sebab kita makan haiwan itu bersetahun tak buat korban pun. Jadi apa salahnya sekali setahun kita berkorban dengan haiwan yang tertentu, haiwan yang macam kambing, lembu dan sebagainya, unta, kerbau, untuk kita korbankan, untuk diagih-agihkan kepada yang memerlukan, yang mungkin tidak merasa nikmatnya pada hari-hari yang kita sedang, yang selalu menikmatinya. Dan tanpa air, haiwan itu tak hidup. Haiwan itu tidak hidup. Dan kita boleh makan, sama ada makanan ruji kita orang Malaysia ialah beras, nasi. Ruji negara lain kebanyakan roti. Semuanya itu asalnya daripada tanaman. Dan tanaman itu perlukan air. Lalu Allah ingatkan kita, kenapa kita masih langgar lagi perintahnya, sedangkan air itu diturunkan oleh Allah minal muzni, daripada awan hujan, sebagai hujan. Am nahnul munzilun, ataupun kami yang turunkan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peringatan yang amat dahsyat untuk kita. Sebut air sahaja, kalau air tak payah kata tak ada air bersih. Kita tutup saja paip, tak ada, kerana orang bersihkan loji apa benda, tak tahulah. Kita pun tak ada air. Tak ada air nak minum, beli air mineral setakat minum je, nanti nak uduk, nanti nak itu, nanti nak ini. Banyak betul cerita pasal air. Air tak ada, baru sehari tak ada air, 2 hari terus tak mandi dah. Semua cerita dalam grup WhatsApp tu, pening lah tak mandi, busuk lah tak mandi, itulah tak mandi. Tapi dalam keadaan begitu, kita ingat tak, sebenarnya kita ada kuasa apa pun untuk mengadakan air ini. Yang ada kuasa untuk mewujudkan air ini, yang menurunkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana besar pun loji air yang disediakan, sekiranya Allah tidak turunkan hujan, maka kita tidak minum juga. Tidak ada air bersih yang kita boleh gunakan. Kan? Kemudian ayat seterusnya, ayat yang ke-70. Lau nasha'u laja'al, Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Lau nasha'u, kata Allah, kalaulah kami kehendaki, kami akan jadikan dia masin. Maka ada baiknya kalau kamu bersyukur. Nanti kita kata, ada rawatan air. Air kotor boleh jadi bersih, air masin boleh jadi tawar, boleh tidak berasa, bersih dan sebagainya. Sekali lagi saya ingatkan, kita jangan terlalu bangga sangat dengan kehebatan kita sebagai manusia yang mampu mengubah, mampu membentuk itu semua.
tanpa Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan, memberikan ilmu kepada manusia untuk merawat air, maka tidak berlaku. Dan rawatan itu juga tidak akan berhasil tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga disebutkan dalam ayat ini, kalaulah aku mahu menjadikannya masin, maksudnya tidak mampu kita minum, dia boleh buat. Walaupun dirawat, walaupun diapakan, kalau Allah tidak izinkan ataupun Allah tidak mahu memberikan kebersihan, maka tetap juga begitu. Kemudian Allah tanya, falaula tashkurun, maka ada baiknya kamu bersyukur. Sahabat sekalian, 3 ayat ini menceritakan tentang air. Ayat seterusnya menceritakan tentang api. Saya nak fokus dulu tentang air ini. Sebab di akhir ayat itu ada menyebutkan falaula tashkurun. Okey. Kita sebagai hamba Allah ni banyak sangat perkara yang patut kita syukuri. Nikmat Allah itu tidak terkira. Itu sudah berulang kali disebut di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam para ulama sering menyebutkan bahawa memang nikmat Allah itu tidak terkira untuk kita. Malah kita pun kalau celik mata pagi-pagi tu, memang itu sepatutnya sudah perlu sangat bersyukur. Kita dihidupkan lagi dan lagi dan lagi. Dan apabila Allah hidupkan kita, maka Allah beri peluang kepada kita untuk beramal kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Jadi sehingga diajar kalau tidak, kita ni mesti membersihkan diri dengan air. Tapi ada kalanya kalau tidak ada air, kita diajar untuk menggunakan gantian kepada air dengan tayamum. Kita lihat sajalah. Sehingga mereka yang meninggal, yang coronavirus ini kerana susah untuk dimandikan, maka digantikan dengan tayamum. Itu pun di luar pakaian mereka. Jadi kita bayangkan bahawa sebenarnya Islam ini bukan menyusahkan kita. Kita mesti cari air dan sebagainya. Ada kemudahan-kemudahan yang diberi. Sebab itu kita perlu bersyukur. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, cerita dengan syukur ini banyak. Contohnya dalam surah An-Nahl ada menyebutkan washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah akan nikmat Allah jika benar kamu hanya menyembahnya. Kalau benar, ini sebab saya kata tadi bagaimana bersyukur. Dia tanya dalam surah An-Nahl itu, kepada Allah kamu bersyukur kalau benarlah kamu inkanu iyyahu ta'budun, kamu menyembahnya. Dengan sebab itu, dia pun dah sebut, iman itu sendiri pun sudah patut kita syukuri. Kerana kita telah lahir daripada perut ibu kita, ibu bapa kita memang telah beriman, lalu kita beriman kepada Allah. Dan sampai sekarang kita perlu bersyukur kerana kita masih tetap dalam iman kita. Allah masih memberi hidayah kepada kita. Kita masih patuh dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syukur. Kita nak tengok syukur itu bagaimana. Dan di dalam surah An-Naml ada menyebutkan, haza min fadli rabbi liyabluwani syukr am akfur. Ashkur am akfur. Dia kata, semua ini adalah fadilah daripada Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur ataupun kufur. Sebab itu saya selalu sebut, kadang-kadang kita diuji pun perlu bersyukur. Bukan kadang-kadang. Sebab hadis Rasulullah ada menyebutkan, dia kata, la'ajaban amrul mu'min. Saya tengok macam mana dia punya ni. Tadi saya ingat dia punya nas ni. Begitu unik keadaan orang Muslim. Inna amrahu kullahu, semua perkaranya adalah baik. Sama ada fis-sarra wad-dara, ataupun ketika dia suka, ketika dia senang, semuanya adalah adalah memberikan kebaikan. Kerana dia ketika susah pun bersyukur, ketika senang pun dia bersyukur.
maka inilah kebaikan yang orang mukmin ada. Bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita cepat-cepat bersyukur kepada Allah. Mungkin ada sahabat bila saya dalam Facebook dia cerita barang-barang dia diambil daripada tingkap oleh biasalah, ada orang tukang curi tu ada, orang jahat tetap ada. Lalu saya tanya, ada apa-apa masalah? Oh tak ada, kami tak ada. Okey, sujud syukur. Dia pun heran, kenapa aku susah disuruh sujud syukur? Ya, betul. Kerana kita selamat. Yang diambil hanya barang yang terlalu sedikit. Allah selamatkan kita. Saya ingat lagi, ketika saya pun pernah masuk perompak rumah saya 5 orang, rumah bonda tu. Bonda cerita, yalah biasalah kita bila ada berlaku kita pun cerita. Saya pun cerita, bodoh juga perompak ni. Ada ke dia ketuk bilik anak saya tu sehingga berlubang. Bila berlubang dia hulur pisau. Jadi of course lah anak saya ni walaupun tengah tidur bangun nampak pisau, mestilah yang terlintas dalam kepalanya ialah perompak. Dan saya ceritalah pada seorang kawan. Bodoh juga perompak ni. Mengapa dia boleh cakap saya bukan perompak, dia boleh cakap saya bukan perompak. Tuan-tuan dan puan-puan rasa macam mana? Kalau ada orang kata saya bukan perompak, kita nak rasa macam mana? Betul ke kita nak kata dia bukan perompak? Lalu kawan, dia seorang profesor, dia jawab saya, itulah yang kita patut syukuri. Begitulah Allah mahu selamatkan anak you. Anak aunty dia kata. Kalau tak selamatlah dia. Kalau dia tak nampak pisau, dia dengar orang ketuk, dia ingat mak dia ketuk, dia mungkin pergi buka. Tapi dia kata, dia tunjuk pisau daripada lubang tu, dan dia kata saya bukan perompak. Dia pun mungkin panik masa tu, tak tahu dah nak cakap apa, tidak fikir. Tapi, maksudnya perompak tu pun ada paniknya juga. Begitulah Allah mahu selamatkan dia. Lalu dia ambil helmet dia, dia ketuk pisau tu, orang tu pun lari. Walaupun setelah bilik saya digeledah dan sebagainya, tapi ada yang selamat di rumah itu. Maka maksudnya nyawa kami selamat, harta pun banyak lagi, bukan banyak lagi, insya-Allah lah banyak lagi. Walaupun banyak yang diambil, tapi dalam satu keadaan bilik saya saja yang kena, bilik bonda saja yang kena. Begitulah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim nak jaga kita. Ada saja kaedahnya. Kaedahnya dia lupakan, panikkan perompak itu sehingga berkata begitu. Dan tahu kenapa dia lari? Kerana telah azan subuh. Jadi bila azan subuh dia pun lari dah, sebab dia kata orang mesti semua nak bangun sembahyang subuh. Nanti orang pergi lalu lalang semua nak pergi masjid dan sebagainya. Maka perompak itu pun lari dengan azan subuh itu. Begitulah rahmat dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebab itu kenapa kita tak bersyukur kalau kita diuji? Kenapa kita tidak bersyukur? Kenapa kita nak kata, ya Allah, habis barang aku simpan sekian. Ada orang cerita dengan saya, semua harta mata emas saya yang saya beli 38 tahun habis licin. Ya, emas habis licin, tapi kita masih ada untuk beribadah kepada Allah. Kita masih ada untuk bersyukur kepada Allah. Maka syukurlah, syukurilah. Sujud syukurlah walaupun perompak itu baru kita diduga dengan perompak. Kita sujud syukur kerana kita selamat. Kita masih bernafas, kita masih lagi boleh mencari harta. Kita masih lagi beribadah kepada Allah. Alangkah dahsyatnya kalau dia sakitkan kita, matikan kita dalam keadaan itu. Jadi syukur. Sebab itu dia kata dalam surah An-Naml itu disebut haza min fadli rabbi liyabluwani, untuk duga aku ashkur am akfur. Aku kena bersyukurkah atau aku kena kufur nikmat Allah. Saya tak mau nangis lah, saya tak mau cerita tentang masalah ujian saya, ujian bonda. Tapi benar, saya ulang sekali lagi, memang yang harusnya dan sepanjang masa bonda syukuri ialah Allah tinggalkan saya anak 2 orang lagi yang sentiasa membahagiakan hati dunia saya. Mudah-mudahan membahagiakan juga akhirat bonda nanti. Okey. Itu mesti bukan saya nak tunjuk macam saya ni hebat sangat. Tidak. Tetapi itulah pemberian Allah kepada kita. Itulah anugerah Allah kepada kita. Sebab Allah sebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
kita selalu baca dalam surah Ad-Duha. Dan nikmat Allah itu ceritakanlah, bersyukurlah. Sebenarnya hadis tu bukan suruh pergi sebar-sebar cerita-cerita, tidak. Tetapi apabila kita menceritakannya, maka kita mensyukurinya, kita mengingatnya, dan kita sentiasa merasakan bahawa kita sebagai hamba Allah patut sangat-sangat bersyukur. Meskipun kelihatan pada zahirnya ujian, tetapi di sebaliknya ada nikmat yang maha besar. Kalau kita nak timbang antara ujian kita dengan nikmat Allah, jauh beratnya kita punya nikmat daripada ujian yang terlalu sedikit. Sebab itu ada ayat Quran menyebutkan wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Dan aku duga kamu sedikit, terlalu sedikit. Banyak lagi Allah boleh uji, tapi Allah uji itu sedikit sahaja. Allah uji kita sedikit sahaja. Kalau kita kehilangan seorang, dua orang, cuba kita lihat orang lain kadang-kadang tinggal sebatang kara. Tengok ketika tsunami, ada orang habis semua hartanya, habis semua keluarganya, tinggal dia sendiri memulakan hidup. Boleh hidup, boleh bahagia selepas itu, boleh beramal kepada Allah, mungkin lebih baik daripada sebelumnya, dan dialah akan menjadi penghuni syurga, akan bersama keluarganya yang telah pergi dan sebagainya. Dan kita tahu mereka yang kematian dalam bencana, di dalam kemalangan, dalam kebakaran, itu dimasukkan dalam syahid akhirat. Maksudnya bukanlah dia wajib mandikan dan sebagainya, bukan macam syahid perjuangan. Namun mereka adalah sudah pasti masuk syurga. So kita yang ada ni, yang ditinggalkan oleh mereka, berusaha untuk masuk syurga supaya kita boleh bertemu dengan mereka di syurga, supaya kita boleh bersama mereka di syurga. Bukan hanya kita lafaz-lafaz nanti kita temu di syurga, nanti kita temu di syurga. Itu doa kita. Sebab itu kita sebut supaya kita buat perkara yang boleh membawa kita ke syurga, perkara yang boleh membuat kita bertemu di syurga. Jangan kita sebut saja, tapi kita usaha. Dan kalau kita semak di dalam apa yang Rasulullah lakukan, itu saya sejukkan bagaimana kita tanda kesyukuran kita. Kita buat contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita yang kita cintai dan kasihi, yang menjadi teladan kita dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni selalu bangun sembahyang malam, sehingga pecah, kaki dia tu pecah sebab banyak berdiri. Kalau nak tahu, mungkin orang yang pergi Mekah ni, kalau banyak sa'i tawaf, kalau kaki kering, tak sapu kering, dia pecah berdarah sampai tak boleh berjalan. Mungkin macam itulah saya nak tunjukkan contoh analoginya. Tapi Rasulullah ni pecahnya bukan kerana dia berjalan gitu, tetapi dia banyak berdiri solat sehingga kakinya pecah. Bukan sini saja hitam. Kita ni tengok orang dahi hitam, kita kata oh, orangnya kuat solat. InsyaAllah, mudah-mudahan kita pun doa saja begitu, kita berbaik sangka. Dan kita balik, kaki Rasulullah pecah. Lalu Aisyah ni tanya Rasulullah, ya Rasulullah, isteri Rasulullah semua panggil suami dia Rasulullah. Ya Rasulullah, tak ada panggil suami dia abang. Kita nak ajuk-ajuk tu pun tak ada. Itu tak boleh ajuk, sebab semua isteri Rasulullah panggil suaminya ya Rasulullah. Baris atas sebab dia mudhaf. Ya Rasulullah, tak ada Rasulullah. Ya Rasulullah itu salah dari segi barisnya. Betulnya ya Rasulullah. Jadi dia tanya, saya sambil dia masukkan tu, sebab saya kadang-kadang dengar orang ceramah mungkin khusyuk kot, tak tahulah. Dia kata abang, tak ada isteri Rasulullah panggil abang. Abang, tak ada. Tapi ya Rasulullah, nak lembut ke, saya pun tak tahulah lembut mana kita nak gaya, sebab kita pun tak tahu. Tetapi memang paling manis, paling indah secara Aisyah bercakap.
Ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampunkan dosamu? Maksudnya dosa kamu telah diampunkan oleh Allah yang telah lalu dan yang akan datang. Kenapa semayang lagi sampai pecah-pecah kaki? Maksudnya begitulah, dia tak tanya. Cuma dia sebut, bila dia tengok kaki Rasulullah pecah, dia kata, kenapakah kamu, hai Rasulullah, buat maksudnya sedangkan dosamu telah diampun oleh Allah yang lalu dan yang akan datang. Lalu Rasulullah kata, jawab macam mana? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku, wahai Aisyah, tidakkah engkau menyukai kalau aku menjadi hamba yang syukur? Jadi hamba yang syukur. Jadi hamba yang syukur itu bagaimana? Di antaranya ialah kita buat apa yang Rasulullah buat. Rasulullah bangun sembahyang malam. Dan itu tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sembahyang malam itu sebagai tanda syukur? Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat yang dikasihi sekalian. Bangun malam ni, di situlah nikmatnya kita hanya bersama Allah sahaja. Kita boleh berbicara dengan Allah. Kita boleh meminta kepada Allah. Kita boleh menunjukkan syukur kita kepada Allah. Dalam keadaan orang lena tidur, kita bangun. Dalam keadaan orang diulit mimpi, kita mimpi kita kepada Allah. Maksudnya kita bersama Allah. Sujud meletakkan kepala kita di paras kaki, menunjukkan kepatuhan kita, menunjukkan kerendahan diri kita, mengajar hati kita untuk rendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat tu sujud itu adalah mendidik hati untuk merendahkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan berbagai nikmat, yang memberikan kita pelbagai, tak tahu, tak terkira, banyaknya, la tuhsa, tidak terkira. Janganlah kita hanya diuji lalu kata, kenapa aku yang kena uji? Kenapa orang lain tidak? Kita pernah dengar orang cakap. Ada beberapa kalimah yang lalu dah. Orang lain ada suami tak mati. Suami aku pula yang mati. Ada orang kata bila saya kehilangan anak, sedihlah, dia kata, anak takkan ganti. Suami boleh diganti. Ya, betul suami boleh diganti. Samakah yang pergi dan pengganti? Meskipun baik pengganti, dia tetap tak sama dengan yang pergi. Begitu juga anak. Saya ingat anak saya meninggal ketika umur saya 46 tahun. Memanglah pada pandangan mata zahir memang tak boleh beranak lagi. Tapi ada orang cakap dengan saya, jumpa doktor, boleh dapat anak ganti. Saya fikir, kenapa saya mesti nak ganti? Kalau Allah nak bagi ganti, bergantilah dia. Tetapi, kalau Allah ambil yang itu, maka dia sayang yang itu. Dia tinggalkan saya yang 2 orang lagi, itu memada untuk saya. Benda fikir macam tu. Mungkin itu kita cuba ajar diri kita. Kalau tidak memang kita menderita. Kalau tidak memang kita susah nak ingat. Tapi kita ingat kuasa Allah. Ingat dan ingat nikmat Allah pada kita. Banyak sangat nikmat. Macam benda ni dah sakit. Sakit setahun. Tiba-tiba boleh bangun duduk bercakap-cakap dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ya Allah, nikmat apa lagi yang saya nak syukur, nak dustakan? Inilah nikmat Allah yang paling besar yang saya rasa. Saya macam lah benda rasa memang macam berdosa lah kalau tak buat apa yang seharusnya saya perlu buat. Sebab itu bonda buat juga tadabbur ni. Apa orang kata bonda tak perlu ni? Bonda fikir, bonda serah kepada Allah. Sekiranya Allah merasakan apa yang bonda buat ini baik, maka Allah gerakkan hati bonda untuk teruskan. Maka Allah gerakkan untuk buat, kerana nikmat Allah itu maha besar. Nikmat Allah itu maha besar untuk kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan juga ada macam-macam keistimewaan yang tuan-tuan dan puan-puan, sahabat sekalian perlu gunakan untuk kebaikan. Ada orang pandai memandu, dia bawa
Grab, ambil orang, bawa pergi. Kadang-kadang orang nak pergi jumpa mak bapak dia, tak boleh. Ada Grab boleh bawa dia. Ada orang nak pergi cari rezeki. Dan macam-macam. Semua tu dapat pahala. Niatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat harta, kita belanjakan kepada yang sepatutnya. Jadi, pada bonda lah, apa sahaja yang kita ada, ya Allah, kita kena bersyukur. Syukur itu tanda syukur. Kita sihat, kita gunakan kesihatan kita sebagai tanda syukur. Malah kalau kita sakit pun, kita perlu syukur. Sebab Allah sakitkan kita lah, maka kita banyak ingat dia. Banyak dekatkan diri daripada dia. Kalau kita tak sakit, kita tak tahu nikmat sihat tu. Sakit baru tahu nikmatnya sihat. Nikmatnya duduk, nikmatnya boleh itu, boleh ini dan sebagainya. Bila anak saya tanya semalam, dia mesej, Mama sakit belakang lagi ke? Biasalah tu, sakit-sakit belakang. Itu bukan penyakit. Itu perkara biasa. Maksudnya, bonda rasa itu perkara biasa bagi orang yang berumur macam saya. Macam bonda ni, umur dah 66 tahun. Alhamdulillah. Hanya sakit-sakit belakang. Masih boleh lagi duduk 1 jam macam ni. Masih boleh lagi, masih mampu lagi. Duduklah. Apa gaya pun orang tak tengok. Saya duduk sila ke, saya duduk belunjur ke, yang dia lihat separuh je. Kan? Tapi bila nampak banyak gerak sana sini tu, mesti tuan-tuan dan puan-puan perasan. Saya betulkan duduk ni kenapa? Ya, kita gunakan sepatutnya. Saya kira yang mendengar pun begitu. Anda boleh buat sambil buat kerja lain, lipat kain, boleh dengar. Tak perlu tonton, tak perlu tengok. Saya pun dengar saja. Mudah-mudahan Allah berkati, rahmati kita. Lalu pendengaran itu dan masuk ke dalam hati kita menjadi hamba yang syukur dan syukur. Saya tak minta tuan-tuan puan-puan tunduk tenung saya, tengok saya bercakap. Tidak. Memada kalau dengar, masuk dalam minda, share setakat yang boleh supaya orang lain mungkin ada yang ada masa, share dan sebagainya supaya mereka juga dapat dengar. Mudah-mudahan dilimpahi barakah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita ada berapa minit. Jadi bunda nak, selain daripada bangun salat malam tadi tu, termasuklah semua perkara, ya, saya nak rangkumkan sedikit. Untuk bersyukur ni, tapi kalau kita nak ikut sunnah Rasulullah, itu di antaranya bangun malam lah. Malah ya ada dalam tafsir Qurtubi menyebutkan bahawa Rasulullah pernah bersabda dalam riwayat hadis Bukhari, ya, dia kata, ahabbus salat ila Allah salatu Daud alaihi salam, wa ahabbus siyam ila Allah siyamu Daud, wa kana yanamu nisful lail wa yaqubu sulsahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yawman wa yaftur yawman. Cuba lihat, ini Rasulullah cerita. Nabi Daud itu salatnya paling dikasihi Allah, paling disukai oleh Allah. Puasanya pun paling disukai oleh Allah. Bagaimanalah agaknya kalau kita nak contohi. Dia kata dia tidur separuh malam sahaja. Kemudian dia bangun 1/3 daripadanya. Kemudian dia tidur lagi. Kalau nak ikan sudus 1/6 saja kau campur. Kalau dimasuklah juga kalula dan sebagainya. Kemudian dia puasa 1 hari, buka 1 hari. Maksudnya dia buat puasa selang-seli. Itu juga di antara puasa sunat sebenarnya. Kalau kita tak puasa Senin Khamis, kalau kita mampu Senin Khamis je lah. Khamis je lah. Kalau tak, kita boleh buat selang-seli. Sebab tak boleh semaya puasa berterusan itu tidak ada dalam sunnah. Tidak ada dalam sunnah. Okey. Jadi itu tanda syukur. Kita bangun malam itu satu perkara yang amat dituntut. Amat dituntut. Dan masalah kita sebenarnya, bonda juga masalah dalam perkara ni. Kadang-kadang kita bila satu malam tu kita susah nak tidur, malam besoknya dia akan berulang lagi kalau kita tidak cuba ubah. Sebenarnya kita sepatutnya tidur secara berkualiti. Tidur paling lewat pukul 11 malam. Boleh bangun pukul 3.30, pukul 4. Itu tidur berkualiti. Maksudnya kalau kita tidur dalam tempoh itu, kita sudah menjadi sihat. Berbeza dengan melainkanlah kalau mereka yang kerja shift malam dan sebagainya, itu susahlah. Berbeza kalau kita tidur pagi. Kalau kita tidur pagi itu dia bukan tidur kualiti, tidur menyakitkan dan tidur mewarisi kepapaan. Sebab pagi itu
adalah waktu untuk mencari rezeki, bukan untuk tidur. Itu kita kena ingat. Okey, jadi hari ini kita bicara tentang air, dan akhirnya dia sebut bahawa kenapa kita tidak bersyukur, sedangkan Allah lah yang menurunkan air itu, kita tidak mampu mewujudkannya. Okey. Lalu kita akhiri dengan doa yang kita diajar oleh Rasulullah. Doa ini sebenarnya doa Nabi Sulaiman dalam surah An-Naml. Kalau tak boleh nak hafal surah ni, buka surah An-Naml ayat 19. Ayat 19. So kita tutuplah perbincangan kita hari ni dengan baca-baca doa ni. Kalau tak boleh nak hafal, buka surah An-Naml ayat 19. Doa ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awza'ni an ashkur bi ni'matika allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal salihan tardahu wa adkhilni rahmataka fi ibadika salihin. Jadi kita baca doa ni selalu, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur, tidak angkuh, tidak ego, dan sentiasa beramal. Kita tengok apa makna doa ini. Rabbi awza'ni, wahai Tuhanku, ilhamkanlah aku, an ashkur nikmataka, supaya aku bersyukur akan nikmatmu, allati an'amta alayya, yang telah engkau kurniakan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada ibu bapaku, wa ni'mal salihan tardahu, supaya aku tetap mengerjakan amal salih yang engkau ridai, wadkhilni birahmatika fi ibadika salihin, dan masukkanlah daku dengan limpah kurniamu di dalam kumpulan hamba-hambamu yang soleh. Maksudnya dalam doa yang kita baca tadi, kita minta Allah ilhamkan kita kesyukuran ke atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah, nikmat kepada kita, kepada ibu bapa kita, supaya kita beramal soleh. Jadi amal soleh itulah dia yang merupakan tanda kesyukuran kita kepada Allah. Amal salihan tardahu, amal salih yang engkau redai, wadkhilni birahmatika, dan masukkanlah, maksudnya kita nak bersama dengan hamba-hamba yang soleh. Okey, kita baca doa selamat sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nar, wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.